Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali di modul PDPR RBT tahun 5 untuk KSSR Semakan. Jadi pada minggu ini ialah minggu yang kedua. Kita akan belajar mengenai artikel jahitan. Okay, ini adalah bahagian kedua daripada 6 bahagian kesemuanya. Dan tajuk pada hari ini adalah alatan jahitan. Jika murid nak lihat buku teks, murid boleh lihat pada muka surat 7 sehingga ke 9. Jadi untuk hari ini, standard pembelajaran ialah 4.3.2, iaitu murid boleh menerangkan fungsi alatan jahitan. Okey, jadi di masa kita belajar di TP2, jadi murid boleh menerangkan fungsi artikel jahitan dan juga alatan yang digunakan. Jadi hari ini, cikgu nak kalau boleh murid dapat menerangkan fungsi 8 daripada 12 alatan jahitan dengan betul. Jadi kita akan belajar 12 alatan jahitan, jadi murid akan lihatlah. Kemudian, jadi untuk kriteria kejayaan, murid boleh menulis 10 jenis alatan, namanya dengan betul. Murid boleh menyatakan fungsi 5 alatan jahitan dengan baik dan seterusnya murid boleh menyatakan 2 jenis mesin jahitan yang ada. Jadi, untuk menjahit, kita ada bahan jahitan. Jadi, bahan jahitan yang utama mestilah kain dan juga benang. Okay? Kain ataupun fabrik. Jadi, benang ni, kain ni dibuat daripada benang. Dan benang diperbuat daripada bahan semula jadi dan juga sintetik. Contohnya, bahan semula jadi yang kita belajar di tahun 4 sains, murid belajar benang diperbuat daripada kapas. Dan ada juga benang yang diperbuat daripada ulat sutera. Dan ada juga benang yang diperbuat daripada bahan sintetik. Kalau lihat baju yang kita pakai, kat bawah tu ada label kan. Kadang-kadang kita akan nampak perkataan cotton, polyester. Jadi semua itu adalah bahan-bahan yang dibuat untuk menghasilkan benang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai alatan jahitan. Biasanya di sekolah memang adalah kotak jahitan macam ni. Cuma sekarang ni kita tak dapat berjumpa secara bersemuka. Jadi cikgu akan tunjukkan jugalah macam mana kotak ni. Kandungannya ada jarum peniti, gunting, penetas jahitan, pita ukur, biasalah. Jadi kita akan lihat satu persatu alatan. Pertamanya kita ada pita ukur. Okey, cikgu juga akan tunjukkan secara live lah. Ni cikgu punya tangan. Ting ting ting. Kemudian kita akan lihat pita ukur, iaitu kegunaannya untuk ambil ukuran lah. Jadi cikgu ada pita ukur satu di sini. Okey, ni cikgu tunjuklah. Jadi pita ukur ada banyak ukuran. Paling ada 2 ukuran iaitu inci. Okay, di sini adalah inci dan juga sentimeter. Okay, jadi ukuran ni murid boleh gunakan untuk ukur pinggang, panjang tangan. Nak buat pola nantilah. Okay, yang ini kegunaan inci biasanya ukur bahagian badan lah. Contoh pinggang, murid biasalah 18 inci, 20 inci. Cikgu ada yang 30 inci, 34. Jadi ini adalah kita punya pita ukur. Ada juga pita ukur yang menggunakan yang dah siap ni lah, boleh tarik. Okay, boleh tarik dan simpan balik. Banyak juga jenis pita ukur. Jadi ini contoh pita ukur yang lain. Ini comel lah. Boleh bawa gantung di beg. Okay, cikgu beli kat DIY tu. Okey, seterusnya alatan yang kedua kita ada itu pembaris. Cikgu ambil cikgu punya pita ukur. Pembaris. Jadi pembaris ni dia ada banyak bentuk. Kalau boleh lihat di PowerPoint, jadi kita ada bentuk melengkung. Jadi melengkung semua bahagian ni untuk membuat lengkungan, ada yang untuk garisan lurus. Jadi ni kegunaan pembaris adalah untuk menghasilkan pola. Okey, pola ni benda apa? Pola ni contoh kita lukis kertas macam lakaran lah untuk dipindahkan ke kain yang sebenar. Supaya kita buat pola siap-siap, tak adalah bazir kain bila kita potong, tak ada silap. Okey, itu mengenai pembaris. Kita ada yang kayu, ada yang plastik, banyak jenis lah. Seterusnya kita akan lihat roda surih. Jadi roda surih ni, okay, cikgu akan tunjuk di kamera. Ni roda surih cikgu. Okay, atas ni dia ada dia punya bahagian bergerigi. Bergerigi ni untuk pindahkan tanda pola ke fabrik. Lepas ni cikgu akan tunjuklah macam mana pindahkan pola. Tanda pola. Kemudian kita ada juga seterusnya iaitu kapur tukang jahit. Jadi kapur tukang jahit ni cikgu punya mana pula ni? Okey. Ni kertas. Biasanya dalam bentuk segitiga lah. Jadi tapi cikgu punya kapur tukang jahit ni dah kecil macam ni lah. Jadi biasanya kegunaannya macam itulah, kita tanda untuk dia punya pada fabrik lah kegunaan. Ada juga alatan lain boleh gunakan alternatif iaitu pensel tukang jahit. Pensel tukang jahit ni macam pensel jumbo kamu lah, yang besar.
Jadi bahagian merah, biru. Kegunaan sama juga, boleh menulislah, melukis pada untuk tandakan pada kain. Okey, itu adalah kapur tukang jahit. Seterusnya kita akan lihat pula kertas karbon. Okey, jadi ini kertas karbon ni akan digunakan bersama dengan roda surih tadi. Jadi ini kertas karbon cikgu. Biasa datang dalam bentuk A4 lah. Okey, A4. Cikgu lipat dulu lah. Jadi ada banyak warna, ada biru, kuning, merah. Kegunaannya untuk pindahkan tanda pola ke motif. Motif ni maksudnya kita ada nak buat corak, seterusnya nak buat bentuk-bentuk lah. Jadi ini contoh satu kertas karbon. Kita nak pindahkan macam mana. Ini katalah ini pola, ataupun ini kita nak buat kain. Letakkan kertas karbon di sini. Ambil roda surih. Okay, roda surih ni cikgu contoh lah. Cikgu buat satu garisan. Dik. Nampak melengkung. Cikgu, murid-murid boleh tracing gunakan kertas, gunakan pensel dahululah untuk dapatkan dia punya bentuk. Okey, contohlah. Nanti murid akan belajar cara guna lain lah. Okey, jadi kalau melihat di kertas cikgu, okey, akan nampak garisan dot-dot-dot tu. Jadi itu adalah contoh macam mana kita pindahkan pola menggunakan roda surih dan juga kertas karbon tukang jahit. Okay, jadi seterusnya kita akan lihat alatan yang keenam, iaitu jarum peniti. Jadi jarum peniti cikgu macam ni lah. Okay, lama dah yang ni. Dia punya tudung atas tu pun dah comot dah. Mana dia? Cikgu carilah. Okay, jarum peniti ada dua jenis. Okay. Ada yang macam ini. Kegunaan dia senang saja untuk menyemat pada fabrik lah. Okay. Tak nak bagi kain tu bergerak, jadi kita boleh semat pada fabrik. Biasa kamu guna ni buka tudung kan. Jadi ada juga yang macam ni punya jarum peniti. Macam-macam lah. Okay, itu jarum peniti, mudah saja. Kertas cikgu terbalik lah. Okey, seterusnya kita ada juga gunting fabrik. Jadi gunting fabrik ni khas untuk menggunting kain. Jangan campur gunting fabrik dengan gunting kertas. Nanti gunting fabrik boleh tumpul. Okay, jadi gunting fabrik khaskanlah kita asing. Tapi kalau murid-murid biasanya lah nak buat projek bantai je lah guna gunting kertas tu. Kalau lepas. Ini kalau tukang jahit memang dia akan asingkan lah gunting fabrik dan juga gunting kertas. Okay, seterusnya kita ada gunting kertas. Jadi kertas macam biasalah. Okay, gunting kertas macam yang kamu ada lah. Murid-murid ada, boleh guna untuk guntingkan pola. Okey, seterusnya kita akan alatan yang ke-9, iaitu jarum jahit tangan. Jadi biasalah jarum jahit tangan, murid-murid juga ada di rumah dalam bentuk macam ni kan. Okey, kalau lihat atas tu ada lubang, boleh pusing-pusing dan dapatkan jarum. Ini contoh jarum yang ada. Jarum ada lubang untuk masukkan benang. Jadi ada banyak saiz jarum, ada yang besar, ada yang kecil. Ikut kegunaan lah. Ada yang untuk masukkan benang yang tebal ataupun benang yang halus. Jadi ini contoh jarum. Mungkin ada, mesti ada di rumah lah. Kalau beli pun dalam 50 sen ataupun RM1 di DIY. Kalau kat kedai RM2 tu, kalau beli alatan jahitan sekotak dengan siap dengan benang dengan alat ni. Jadi murah lah sekarang. Okey, seterusnya kita akan lihat alatan yang ke-10, iaitu penetas jahitan. Jadi penetas jahitan mudah sahaja. Okey, kegunaannya untuk buang jahitan yang silap ataupun nak potong lubang butang. Okey, ini contoh penetas jahitan cikgu. Okey, datang dan kita boleh buka lah. Okey, buka dia macam itu. Bentuk macam itu. Contoh kalau kata ada jahitan yang kita silap buat, nak buang dia, kita boleh buka macam itulah. Masukkan ke dalam bahagian tu. Okey, buang. Ataupun ada juga alat lain yang boleh digunakan. Okey, contoh alatan yang lain tapi tak ada dalam buku teks lah. Ini snipper. Snipper ni kita nak potong mata jahitan yang silap lah. Boleh juga guna alat ni. Okey. Seterusnya kita akan lihat juga alatan yang menggunakan mesin. Okey, cikgu tutup balik kamera. Okey, ini contoh mesin yang kita ada. Pertama sekali mesin jahit yang menggunakan macam stapler ni lah. Kegunaannya jahit fabrik digunakan secara manual. Okey, jadi murid-murid boleh tengok video. Jadi pengalaman cikgu lah, cikgu pernah beli alat yang ni. Lebih kurang
Lama dah lah, dulu RM10 je jual kat pasar malam. Tapi tak berapa nak tahan lah, mungkin ada yang jenama bagus sedikit tahan. Dia macam tu, macam kita tekan stapler, dia akan pergi ke kanan dan terus boleh jahit. Dia menggunakan mata jahitan Kia. Jahitan agak kukuh, tapi dia punya jahitan tu senang nak terbuka ataupun senang nak tanggal daripada mesin tu. Sebab mesin ni dia tak berapa nak praktikal lah, tapi boleh guna. Okay, boleh guna. Tapi mungkin yang mahal punya cikgu tak tahulah, cikgu tak pernah beli. Mudah juga guna. Okay, seterusnya kita ada alatan ke-12 yang terakhir, iaitu mesin jahit mini. Ada juga mesin jahit mini ni dalam Shopee adalah RM30 lah. Okay, bawah RM30 pun ada. Cikgu pun pernah beli tapi tak berapa tahan sebab beli yang murah. Kalau beli yang mahal mungkin elok. Ada juga mesin jahit yang besar lah, yang jenama Singer, jenama Brother tu yang mahal lah. Tak apalah. Kita akan tengok video macam mana mesin ni dia menggunakan kuasa daripada sumber elektrik. Boleh guna juga, ada model yang menggunakan bateri. Okay, ada juga dia punya penekan pedal. Letak di bawah, tekan pedal, dia berjalan lah, bergerak. Jadi mudah saja guna. Kalau ada pedal di bawah, tekan, dia akan terus gerak macam ni lah. Tapi yang ini mungkin jenama elok tahan. Cikgu pernah beli, tak berapa nak tahan. Okay, ini pun boleh gunalah untuk buat murid-murid punya projek. Tapi mudah kalau guna tangan sajalah sebab murid punya projek kecil kan, kecil-kecil je. Dan itu adalah 12 alatan jahitan yang kita dah belajar pada hari ini, pada kali ini. Jadi murid boleh kena ingatlah nama alatan, apa fungsi dia. Ada 10 yang guna alatan, yang dua lagi tu mesin. Okay. Jadi seterusnya untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh buka di live worksheet yang dikongsikan oleh cikgu New Aftermath. Jadi ini adalah latihan yang boleh dibuat. Cikgu akan kongsikan juga di description di bawah. Murid tekan dan buatlah untuk tajuk pada minggu ini. Dan seterusnya kita ada latihan penggayaan. Murid-murid boleh gunakanlah buku tulis yang ada. Buatlah satu peta buih mengenai jenis-jenis alatan jahitan. Okey, boleh buat macam ni sebagai latihan penggayaan. Buat peta buih. Okey, itu sahaja pada minggu ini, pada video kali ini. Okey, jadi kita berjumpa daripada video akan datang. Pastikan murid-murid ataupun cikgu boleh subscribe lah channel ni supaya cikgu murid dapat info bila ada video terkini dan seterusnya. Dan dalam playlist, dalam video description, cikgu akan kongsikan playlist yang lengkap lah untuk semua video-video RBT tahun 5. Jadi murid tekan playlist tu, ada senarai. Cikgu akan update lah daripada masa ke semasa. Okay, sehingga berjumpa lagi pada video akan datang. Minggu depan kita akan belajar macam mana nak buat lakaran untuk projek artikel. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.